Baik, insyaAllah kita akan mula. Boleh kan? Okey, baik, boleh sebarkan kepada kenalan-kenalan media dan juga ke grup-grup yang lain. Malam ni kita sambung lagi berkenaan dengan 30 wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i pada bab yang ke-23 dan juga bab yang ke-24. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasrahu wa man walah, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah was salamah fid dunya wal akhirah. Allahumma idfa'anna min kulli bala'in wa waba'in wa fitanin ma zahara minha wa ma batan. Allahumma akshif anna al-bala' wal waba' ma la yakshifu anhu ahadun ghairuka. Alhamdulillah, malam ni kita sambung lagi 30 buku yang menghimpunkan, yang membicarakan himpunan 30 wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi sahabat-sahabat boleh sebarkan lagi live ini ke grup-grup ataupun kenalan-kenalan media sosial yang lain. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Baik, kita sambung lagi pada hari yang ke-12 dalam tempoh perintah kawalan pergerakan. Daripada hari yang pertama kita letakkan sasaran 1 hari 2 wasiat. Jadi hari ini dah masuk hari yang ke-12, makna kata kita akan sambung pada bab yang ke-23 dan juga yang ke-24. Baik, insyaAllah. Kalau ada suara yang kurang jelas, boleh maklumkan. Kalau dah jelas, Alhamdulillah, mudah-mudahan kita punya proses pengajian secara dalam talian, iaitulah online, berjalan dengan lancar dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Bab yang ke-23 kita akan bincang berkenaan dengan Al-Imam Asy-Syafi'i dengan pendebat. Baik. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kamu seorang manusia yang dijadikan daripada tanah dan kamu juga akan disakiti, dihimpit dengan tanah. Apa maksudnya tu? Macam suspend je. Baik, kita tengok kisah dia. Berkenaan dengan wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala tersebut. Baik, selamat datang kepada kawan-kawan media sosial, jemput menonton dan boleh sebarkan. Baik, berkenaan dengan wasiat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala tersebut, kita ada kisah Al-Imam Asy-Syafi'i dengan pendebat. Kita tengok Pada suatu hari, seorang lelaki pendebat datang bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i lalu bertanya, mengapa iblis yang diciptakan daripada api dan kemudian ia diseksa pula dengan api? Maksud kata, iblis ni kan diciptakan daripada api dan nanti dimasukkan ke dalam neraka, diseksa dengan api. Jadi sakit ke? Dan kalau api bertemu dengan api, kalau ikut pada perkiraan dia tak sakit, malah hanya menjadikan api lebih semarak lagi, lebih besar lagi. Jadi tak sakit. Al-Imam Asy-Syafi'i berfikir sejenak. Kemudian beliau mengambil segumpal tanah kering dan mencampakkan tanah itu kepada lelaki tersebut. Lalu kelihatan tanda-tanda sakit dan marah pada air muka lelaki itu. Apabila melihat keadaan itu, Al-Imam Asy-Syafi'i bertanya kepada lelaki itu, adakah kamu berasa sakit? Lelaki itu menjawab, ya, saya berasa sakit.
Lantas Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala pun berkata, kamu seorang manusia yang asalnya dijadikan daripada tanah dan kamu juga akan disakiti, dihimpit dengan tanah. Maksud katanya, tindakan yang dibuat oleh Al-Imam Asy-Syafi'i tadi itu nak menjawab lontaran persoalan daripada lelaki tersebut berkenaan dengan iblis diciptakan daripada api, kemudian diseksakan daripada api, adakah sakit ataupun tidak. Maka tindakan Imam Syafi'i tadi itu menunjukkan manusia daripada tanah. Bila dibaling tanah, segumpal tanah kepada manusia, maka sepatutnya kalau ikutkan tak sakit. Tapi kenapa sakit? Dan bila dilontar kepada manusia segumpal tanah yang keras, maka sakit. Maka begitulah iblis laknatullah yang diciptakan daripada api. Kemudian di akhirat apabila dihumban ke dalam api neraka, maka api bertemu dengan api itu. Api neraka bertemu dengan api yang kejadian iblis tetap akan memberikan seksaan kepada iblis laknatullah. Mantap Syazwan Hamzah. Mantap Syazwan Hamzah. Mantap. Baca zikir sikit Syazwan Hamzah. Rakam sikit. Boleh kongsi sama-sama. Baik. Maka itu tindakan Al-Imam Asy-Syafi'i memberikan jawapan. Baik begitulah manusia, walaupun manusia ni tanah. Nanti sebaik saja manusia bertemu dengan ajal, yakni kematian ditakdirkan oleh Allah. Bermula dengan alam kubur, alam barzah, yang mana ia juga tanah. Maka manusia yang melakukan maksiat, melakukan dosa serta kejahatan akan dihimpit dengan tanah, akan jadi sakit terhadap manusia yang walaupun kejadiannya berasal daripada tanah. Laki itu terdiam, tidak menjawab. Tetapi dia faham dengan maksud kata-kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Begitu juga dengan keadaan iblis. Ia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada api. Dan ia juga akan diseksa dengan api. Jadi begitulah kisah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala dengan pendapat. Nak menunjukkan beberapa pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah ni. Yang pertamanya, orang yang bertanya memerlukan soalan yang tuntas untuk dijawab. Maka mereka yang ditanya mestilah memiliki kemahiran dalam menjawab soalan tersebut supaya soalan tadi memberikan jawapan dan memberikan pengajaran kepada mereka yang bertanya. Sebab kadang-kala manusia ni bertanya ada 3 jenis. Satu yang bertanya atas kejahilan dan memang nak tahu jawapan terhadap kejahilannya itu. Ini pertanyaan yang bagus. Kerana dia sedar diri dia tidak tahu, maka dia bertanya kepada mereka yang tahu, mereka yang pada bidang dia. Dan orang yang sebegini mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli yang memberikan peringatan, orang yang berada dalam bidang dia, ahli ilmu, sekiranya kamu tak tahu. Ada orang yang bertanya jenis yang kedua, tanya kerana nak menguji seseorang. Dengan niat, kalau niat yang jahat adalah untuk nak merendahkan seseorang tersebut, mudah-mudahan orang tadi tak boleh nak jawab. Supaya apa? Bila pertanyaan dia itu tak mampu nak dijawab oleh orang yang ditanya, maka orang yang ditanya itu akan merasai malu dan akan dihina oleh orang yang bertanya. Ini sebagaimana soalan-soalan yang ditanyakan atau yang dilontarkan oleh kalangan ahli kitab, Yahudi ahli kitab di Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah Al-Munawwarah, orang-orang Yahudi kalangan ahli kitab suka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam soalan-soalan yang pelik-pelik. Soalan yang berkaitan dengan masa dahulu, dengan soalan yang berkaitan dengan alam ghaib. Contoh, mereka suka bertanya soalan berkenaan dengan di antara sebab turun suratul Kahfi ataupun ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah Ashabul Kahfi. Apabila kalangan Yahudi bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah itu Ashabul Kahfi? Mereka bertanya bukan kerana mereka nak tahu, bukan kerana mereka ikhlas dalam nak mendapat jawapan, tapi mereka tanya, yang pertama mereka mengharapkan Nabi tak dapat jawab. Mereka nak uji kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana Ashabul Kahfi kisah orang lama.
Banyak riwayat dan di antara riwayat yang masyhurnya adalah kisah Bani Israel. Zaman Bani Israel. Lama. Yang mana kisah tu pula tak ada sangkut paut dengan kalangan masyarakat Arab. Jadi mereka tanya tu nak menguji kerasulan Nabi SAW dengan niat Nabi tak boleh menjawab, maka mereka akan menafikan kerasulan tersebut. Yang keduanya, mereka bertanya itu kerana apa? Kerana nak menunjuk mereka tahu. Kerana mereka adalah umat yang terlebih dahulu didatangi oleh para rasul yang terdahulu. Maka mereka tidak mahu mengikut kerasulan Nabi, membenarkan kerasulan Nabi SAW kerana Nabi Muhammad SAW bukan daripada keturunan mereka, yakni daripada Bani Israel, tetapi Nabi Muhammad SAW dipilih oleh Allah, dibangkitkan daripada kalangan masyarakat Arab Mekah. Jadi ada yang bertanya kerana nak menguji dalam keadaan nak merendahkan orang yang ditanya tersebut, maka ini adalah sifat yang tidak baik, sifat yang keji. Kerana apa? Kerana niat dia tadi tu nak menghina. Ada yang ketiga, mereka yang bertanya memang nak menguji, tapi bukan niat dalam nak menghina, tapi sebagai nak mendidik, nak melatih orang yang ditanya. Contoh macam ujian, macam peperiksaan, macam soalan yang ditanya oleh seseorang tok guru kepada anak muridnya tadi. Nak tengok tahap anak murid dia tadi, kefahaman dah berada di tahap mana. Maka tanya macam ni nak mendidik tidak ada masalah. Kerana ia juga salah satu daripada sistem pembelajaran. Menerusi latihan, menerusi percubaan, menerusi pertanyaan dalam nak menilai tahap kefahaman anak murid yang diajarkannya tersebut. Maka ini adalah satu perkara yang kita panggil yang baik, kerana ia juga termasuk dalam sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran tersebut. Maka tanya itu adalah nak memastikan sekiranya tahap dia belum sampai ke tahap yang sepatut dan sewajarnya, maka akan dipertingkatkan atau dilakukan satu mekanisme dalam memastikan tahap yang sepatutnya dia capai. Maka kalau macam ni, kita panggil wa ma kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Dalam ayat Quran, kamu mengajarkan dan kamu mempelajari. Ini adalah proses. Dan yang keempat, ada yang bertanya soalan. Bertanya tadi tu dalam keadaan nak beramal dengan jawapan yang diperoleh. Tapi tanya tadi tu dalam, kita panggil nak membentak atau protes. Tanya dalam keadaan banyak soal, banyak songeh. Nabi SAW bersabda, fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Maka sesungguhnya hanyasanya kaum-kaum yang terdahulu telah dibinasakan oleh Allah. Kerana apa? Kathratu masailihim. Kerana mereka itu dengan para nabi mereka banyak tanya, banyak sangeh. Bila turun perintah Allah, mereka tanya sekian. Secara terperinci konon-kononnya. Walhal bukan nak laksanakan, tapi nak mengelak, nak mencari helah supaya dia tak payah buat. Hanya orang macam ni, kathratu masailihim, orang yang telah dibinasakan oleh Allah. Bahkan Allah Ta'ala memberatkan lagi hukuman dalam pelaksanaan mereka. Contoh masa kisah Nabi Musa AS. Apabila diadukan kepada seorang anak yang ayahnya meninggal dunia mati, nak mencari siapa pembunuh. Walhal anak tadi itu yang membunuh. Cuma dia nak mengelakkan diri dia daripada disyaki. Dia pun melaporkan kes kematian tersebut supaya biar ada orang cari. Lantas Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa agar diperintahkan kepada kaum dia itu asalnya nak mencari sapi. Tapi kaum dia banyak tanya sapi warna apa. Sapi itu pernah digunakan untuk kerja-kerja bajak ataupun sapi yang hanya duduk makan minum, tidur di kandang sahaja. Dan niat kaum Bani Israel yang mana merupakan umat Nabi Musa SAW ketika itu diketahui oleh Allah. Mereka tanya kerana banyak songeh. Maka Allah Ta'ala memberatkan dengan warna yang kuning. Sapi yang mana tak pernah dibuat kerja bajak, kerja-kerja sebagaimana lembu-lembu yang lain. Supaya nak memberatkan mereka atas hukuman terhadap
pertanyaan yang banyak songeh. Nabi sebut, binasa umat terdahulu banyak songeh, tanya. Kathratu masailin wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mereka banyak berselisih dengan apa kebenaran yang dibawa datang oleh nabi-nabi, rasul-rasul di zaman mereka. Sebab itu Allah Ta'ala peringatkan, perpecahan yang berlaku, kehancuran yang disebabkan perpecahan apabila manusia itu masih lagi tak nak menerima kebenaran. Perpecahan selepas daripada datangnya kebenaran. Mereka nak menegakkan keinginan, nafsu, emosi mereka tanpa melihat atau berpandukan kebenaran yang dibawa datang oleh Rasul. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul 'ilm. Min ba'di ma ja'ahumul 'ilm. Dalam ayat yang lain, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Dan jangan kamu jadi seumpama mereka, orang-orang ahli kitab, kalangan Yahudi dan Nasrani, yang berselisih, yang berpecah selepas mana datang kepada mereka. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, akan datang kebenaran. Akan datang, setelah datang kebenaran, Rasul bawa datang, perintah Allah sekian kena buat. Larangan Allah sekian kena dengar. Mereka pecah, tak nak ikut. Mereka banyak songeh terhadap mereka. Kalau pertanyaan macam ni, adalah pertanyaan yang keji juga. Pertanyaan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertanyaan dalam kisah Al-Imam Asy-Syafi'i ini bukanlah pertanyaan demikian. Dia adalah pertanyaan kejahilan, nak tahu kerana tertanya-tanya. Maka jawapan yang diberikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i menjawab, lantas juga memberikan pengajaran. Dan yang keduanya, dalam hal berkaitan dengan soal jawab ilmu ini, pengajaran dia adalah sebagaimana yang Nabi SAW khatibun nas biqadri uqulihim. Bercakaplah, berkomunikasilah dengan manusia itu mengikut kadar akal mereka, kadar kefahaman intelek akal mereka. Kita mengajar ni bukan nak suruh bombastik supaya nanti orang dengar ni, wow, hebat ustaz ni. Sekadar tu je. Tapi nak beramal tak tahu. Nak beramal saya tak faham. Tapi ustaz ni cakap melangit. Saya pun tak terfikir benda ni. Tak boleh nak jangka. Sekadar tu lah. Akhir sekali hanya melahirkan rasa ta'anjub. Dia tidak melahirkan rasa dorongan kepada orang yang mendengar, orang yang belajar tadi tu nak beramal. Maka ini satu kesilapan juga. Sebab itu tengok konteks, keadaan, audiens, suasana, situasi. Supaya apa? Supaya benda tadi tu sampai kepada pendengar tadi tu maklumat yang jelas untuk tindakan yang mereka lakukan daripada susulan daripada itu. Macam baru-baru ni, apabila pengumuman pelan pakej rangsangan ekonomi rakyat prihatin. Dibawa kiasan bagaimana kiraan berapakah wang yang layak untuk seseorang rakyat tadi dapat mengikut kriteria-kriteria agihan yang diberikan. Dibawanya contoh menerusi analogi kisah seorang makcik yang namanya Makcik Kiah. Terus menjadi viral dan trending. Orang mudah nak faham. Maka ini hebat. Ini hebat. Mereka yang menyusun skrip tadi tu hebat kerana dia melihat benda ni dalam kita wabak COVID-19 meliputi semua rakyat. Daripada setinggi-tinggi intelek rakyat sampailah rakyat yang inteleknya kadar yang biasa. Daripada rakyat yang kaya, rakyat yang berpendapatan rendah. Maka analogi yang dibawa supaya mudah faham perkiraan tadi itu untuk menampakkan tindakan daripada pihak kerajaan dalam memberikan, dalam melaksanakan pelan pakej rangsangan ekonomi prihatin ini, supaya faham inilah satu sudut kebajikan yang nak diberikan oleh pihak kerajaan kepada seluruh rakyat dalam keadaan semua terkesan dengan musim ataupun tempoh krisis COVID-19 ini, yang tak dapat tidak kita semua merasai kesan tersebut. Jadi bercakap dalam keadaan yang orang mudah nak faham.
ikut keadaan, kadar intelek kefahaman mereka. Yang ketiganya, iaitulah kalau dalam suatu perkara ada Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala mengajar, kalau ada perkara yang kita belum tentu yakin dalam jawapannya, ataupun kita masih lagi syak, ataupun jelas kita tak tahu, maka dengan menyatakan ana la a'lam, ataupun wallahu a'lam, aku tak tahu dan Allah lebih mengetahui, itu adalah juga sebagai satu sifat jujur dalam orang yang ditanyakan soalan kepadanya. Apatah lagi khususnya apabila soalan-soalan yang melibatkan soal agama, soal akidah, soal keimanan, maka pastikan soalan tadi itu dalam keadaan soal yang nak bertanya, ataupun kalau soalan daripada orang yang martabat dia lebih tinggi, tuan guru kepada anak murid dia untuk mendidik. Dan mereka yang menjawab juga, pastikan dalam keadaan jawapan yang diberi untuk pengajaran, apa tindakan untuk nak beramal susulan daripada itu. Jawapan yang diberikan adalah bersesuaian mengikut tahap seseorang tadi itu pada intelek dan kefahaman dia. Dan yang ketiga, kalau tidak ada sebarang jawapan yang yakin ataupun tidak diketahui, secara ikhlas hanya cukup mengatakan aku tidak tahu, Allah lebih tahu, maka itu adalah lebih selamat daripada mereka-reka dan akhir sekali berlakunya penipuan. Dan kemudian daripada itu, carilah jawapan. Bila jumpa, bila dah yakin, maka boleh beritahu semula. Tidaklah menjatuhkan maruah seseorang pendakwah ataupun seseorang yang dipanggil berilmu pada bidang masing-masing, dia menjawab tidak tahu pada perkara yang dia tidak tahu. Malah itu adalah menunjukkan satu perkara tawaduk terhadap sesuatu hal tadi itu. Baik, kita masuk wasiat yang ke-24. Yang mana wasiat yang ke-24 membincangkan 10 keutamaan menghubungkan ukhuwah, persaudaraan dalam Islam. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sesiapa yang menjalinkan dan menghidupkan ukhuwah, maka dia akan memperoleh 10 keutamaan. Apa 10 keutamaan tadi itu? Mari kita tengok, kita faham supaya kita menjalinkan ukhuwah selepas daripada ini dan perhebatkan lagi ukhuwah di antara kita. Yang pertama, mendapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala suka kepada orang yang menghubungkan ukhuwah. Begitu juga dengan penduduk di langit. Maksudnya ini amalan yang mulia yang diridai oleh Allah. Bahkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathatun man wajada bihinna wajada halawatal iman. 3 perkara yang mana kalau seseorang tadi itu mendapati 3 perkara ini, maka dia akan mendapati kemanisan dalam iman. Salah satu daripada 3 perkara itu adalah 2 orang yang berkasih sayang, bertemu dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu redha dia. Dah mendapat kemanisan dalam iman. Iman ni, kita iman. Nak dapat kemanisan, 3 tadi itu di antaranya. Yang pertama, meletakkan kecintaan Allah dan Rasul mengatasi segala kecintaan makhluk yang lain. Yang kedua, 2 orang yang berkasih sayang kerana Allah, bertemu dan berpisah kerana Allah. Bukan kerana habuan dunia, bukan kerana dia selalu belanja aku, bukan kerana dia selalu payung aku, tapi kerana Allah. Dia mengajak, sentiasa mendorong dia untuk buat kebaikan, beramal, beribadah, mengasihi Allah. Dan yang ketiganya, orang yang benci kepada kekufuran, sebagaimana dia juga benci diri dia dicampakkan ke dalam lembah api neraka. Itu 3 perkara. Siapa yang dapat 3 perkara ini, dia akan dapat merasai kelazatan dalam iman. Yang kedua, 10 keutamaan tersebut menggembirakan para malaikat di langit kerana mereka suka kepada orang yang menghubungkan ukhuwah. Bila orang yang menghubungkan ukhuwah, di antara sifat ukhuwah ni adalah kita mengasihani dan berkasih sayang kepada persaudaraan kita. Bila kita kasih kepada mereka, kasih ini daripada sifat kita irham, kita rahmat. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kamu kasihani, belas kasihan kepada penduduk di bumi, maka penduduk di langit akan mengasihani kamu. Maka salah satunya kita mengasihani saudara kita, persaudaraan kita, teman kita. Dia susah, kita bantu. Dia kesempitan, kita cuba bantu. Dia dalam keadaan sedih, kita cuba gembirakan. Begitulah juga persaudaraan itu kepada kita. Saling di antara satu sama lain. Dan yang ketiganya,
Di antara 10 keutamaan persaudaraan iaitulah menambahkan pahala selepas menambahkan pahala amal selepas meninggal kelak. Kerana apa? Boleh jadi kerana persaudaraan saudara se-Islam kita tadi itu mendoakan kita, sedekah pahala pada kita. Mendoakan kita selepas kematian. Bahkan juga dia mungkin ada mengambil teladan yang baik daripada kita, dia dapat pahala, kita dapat pahala. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila min ba'dihi min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'ah. Siapa buat teladan contoh yang baik dalam Islam, dia dapat pahala. Orang yang turut dia, saudara dia dalam Islam, turut dia, kawan dia, sahabat dia, turut teladan yang baik, dia pun dapat pahala tanpa mengurangi pahala sahabat dia yang tadi. Yang keempat, menambah dan menimbulkan rasa kasih sayang dalam pergaulan seharian. Kerana dalam tahap persaudaraan kita tahu, serendah-rendah ukhuwah adalah kita salamatus sadri, belapang dada. Mungkin ada perkara yang tidak sama dengan kehendak kita, tapi tidak bercanggah dengan syariat dan bukan dosa. Maka kita belapang dada, bincang-bincang, dia ada idea dia. Kita ada idea kita. Tapi akhir sekali idea dia yang diterima. Kita salamatus sadri. Kita belapang dada. Dan setinggi-tinggi martabat dalam persaudaraan, ukhuwah adalah ithar. Kita melebihkan sesuatu untuk dia. Dengan kita dengan kita mengakhirkan hak kita. Ada makanan lebih, kita dahulukan dia. Macam sekarang. Semua terkesan dengan dari sudut ekonomi. Kalangan peniaga-peniaga kecil, kalangan mereka yang bekerja dalam sektor swasta, bahkan kalangan asatizah yang sebelum daripada ini memang dia full time dakwah, hasil daripada pemberian sumbangan secara hati, token. Dakwahnya itulah untuk dia sara diri. Tapi dalam keadaan kalau ada sumbangan yang terhad, dia dahulukan orang yang lebih lagi memerlukan daripada dia. Kerana apa? Kerana mungkin dia boleh ada saluran yang lain kerana dia hidup berdua sahaja dengan isteri. Sedangkan sahabat dia tadi itu dengan anak pinak, dengan anak-anak yang mana 5, 6, 7 orang lagi nak kena tanggung. Maka dahulukan. Maka ini sifat yang mulia. Sebab itu menimbulkan rasa kasih dan pergaulan seharian. Dan yang kelima, menambah dan menimbulkan keberkatan pada rezeki. Menimbul keberkatan pada rezeki dengan sebab persaudaraan tadi itu mendapat keberkatan daripada Allah. Kerana apa? Kerana mereka yang bersaudara tadi itu dengan cara yang betul di dalam Islam, mereka akan ada sifat yang menjadikan mereka ni golongan yang tak rugi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Orang yang tak rugi ni adalah orang yang beriman, melakukan amalan soleh dan saling memberikan nasihat wasiat dengan kebenaran dan saling memberikan nasihat wasiat dengan kesabaran. Jadi bila bersaudara, kita bagi nasihat, memperingatkan dia. Contoh, ditimpa musibah, kita peringatkan dia, sabar, tenang, menerima ketentuan Allah dalam keadaan sabar, jangan suuzon pada Allah, jangan putus asa. Maka keberkatan itu datang. Kerana kita berada jalan yang memperingatkan diri kita kepada Allah. Yang keenam, Allah melanjutkan usia dia. Usianya dalam keadaan barakah, dapat buat amal. Dan memang disebutkan ini juga di antara kelebihan bagi seseorang anak yang mana selepas khususnya kematian ibu bapanya, dia menyambung silaturahim kenalan ibu bapanya. Disebutkan murah rezeki dan dilanjutkan usia. Yakni usia yang barakah, walaupun angkanya mungkin pendek, tapi macam-macam kebaikan boleh dibuat. Apatah lagi kalau angka umur dia yang dilanjutkan oleh Allah lebih panjang, lagi banyak pahala boleh dibuat. Yang ketujuh, menjadikan iblis dan syaitan bertambah gelisah dan sakit hati. Jadi orang yang bersaudara tadi itu adalah orang yang berkasih sayang kerana Allah, maka menyebabkan iblis dan syaitan sakit hati. Kerana memang tujuan iblis dan syaitan nak menjadikan anak Adam tadi itu bermusuh di antara satu sama lain. Tapi bila anak Adam tadi itu bersatu, wahdatul qalbi, kesatuan hati, wahdatul fikri, kesatuan pemikiran, wahdatul amal, kesatuan amalan, maka seiring mendapat redha Allah,
menolak kepada perkara mungkar maksiat, maka syaitan dan iblis sakit hati. Maka umat Islam akan jadi kuat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali agama Allah dan jangan kamu berpecah belah. Dan yang ke-8, disegani dan dihormati oleh masyarakat yang berada di sekeliling. Kerana bila kita bersaudara dalam Islam, kita kuat. Awalul quwwah quwwatul wahdah. Al-Imam Hasan Al-Banna menyebutkan, kekuatan yang pertama sekali adalah kekuatan kesatuan. Sebab itu kesatuan itu akhul iman, cabang daripada iman. Wa tafarruqah, adapun perpecahan, perbalahan itu adalah akhul cabang daripada kekufuran. Yang ke-9, mengembirakan jenazah yang berada di alam barzah. Kerana apa? Kerana bila salah seorang daripada saudara kita meninggal dunia, kita akan sentiasa doakan dia, sedekahkan pahala, mendoakan keampunan untuk dia, dan kita akan menceritakan kebaikan dia sahaja, supaya menjadi teladan kepada orang lain, dan akan menutup aib saudara kita tadi itu yang mana tak seberapa. Maka mengembirakan jenazah, kita akan tolong semayang solat jenazah ke atas. Bahkan di antara salah satu syafaat yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang diizinkan oleh Allah adalah syafaat daripada persaudaraan yang semata-mata bersaudara kerana Allah. Seorang dapat masuk ke syurga terus, seorang lagi lewat, maka yang dapat masuk syurga terus jika diizinkan oleh Allah, kerana faktor persaudaraan dia di dunia ini dalam keadaan semata-mata kerana Allah, maka dia boleh memberikan syafaat dengan izin Allah. Dipercepatkan kepada saudaranya tadi itu yang mungkin lewat pada masa asal dia. Dan yang ke-10, yang terakhir, 10 daripada keutamaan menghubungkan silaturahim ataupun ukhuwah. Menghubungkan ukhuwah ini adalah mencetuskan kegembiraan kepada kedua-dua belah pihak. Tiada amalan yang lebih baik melainkan mengembirakan hati orang-orang beriman. Memang ada dalam satu hadis Nabi SAW, ahabbul a'mal ila Allah ba'dal faridati idkhalus surur fi qalbi muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selepas perkara-perkara fardu adalah idkhalus surur, kita memasukkan kegembiraan fi qalbi muslim, dalam hati seorang muslim, dalam hati saudara se-Islam kita. Maka itu adalah amalan yang terbaik, menggembirakan menggembirakan satu sama lain. Bahkan dari sudut bila kita bersaudara, maka sepatutnya kita ambil peluang dalam kita nak belanja makan mungkin barangkali. Kerana Nabi SAW pernah ditanya, Ayyul a'mal fil Islam khair? Manakah amalan di dalam Islam yang terbaik? Nabi SAW kata apa? Tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Kamu bagi makan. Kamu belanja makan. Kamu sediakan makanan. Itu salah satu amalan yang baik. Wa taqra'us salam, kamu menyampaikan salam. Ala man arafta wa man lam ta'rif. Siapa yang kamu kenal dan siapa yang kamu tak kenal juga. Yang penting dia adalah seorang Muslim. Jadi inilah 10 keutamaan yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam wasiat dia yang ke-24. Mudah-mudahan kita boleh ambil pengajaran, dan memangnya di dalam Islam sangat menuntutkan untuk kita menjalinkan persaudaraan di dalam Islam, kerana Allah berpandukan Quran dan Sunnah saling menasihati dengan kebenaran dan juga kesabaran, dan juga kita berlapang dada pada perkara-perkara yang berbeza, hal-hal yang remeh, dan kita ithar, kita memberikan, mendahulukan hak saudara kita sebagai tanda kasih kita sayang kepada dia. Jaga mudah-mudahan apa yang kita bincangkan 2 wasiat pada malam ini dapat sama-sama kita amalkan. Yang pertama, kisah Al-Imam Asy-Syafi'i dengan pendebat berkenaan dengan soal jawab. Yang kedua, 10 keutamaan dalam menjalinkan ukhuwah. Jadi insya-Allah kita beramal. Jadi sekadar itu saja. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang silap, yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Jangan lupa minta sama-sama tolong share banyak-banyak ke mana tempat, dan minta tolong sama-sama kita subscribe YouTube Zuhaili Saiman, channel YouTube Zuhaili Saiman. Minta kawan-kawan share bagi sampai angka mencecah 1 juta kalau boleh. Untuk kita pastikan video-video ilmiah,
kuliah dan apa sahaja perkara faedah ini dapat kita salurkan kepada masyarakat umum. Jangan lupa subscribe Zuhairi Saman dan insya-Allah bermula esok 30 hari bulan 31, 1, 2, 3, 30 hari bulan Mac sampai 3 April. Isnin sampai Jumaat kita ada live secara khas, iaitulah tadarus dan tadabbur surah Al-Furqan. Bermula 10 suku pagi, 10.15 pagi sehingga 11.30 tengah hari. Surah Furqan sebanyak 77 ayat. Kita cuba tadarus dan tadabbur bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. Warahmatullahi taala wabarakatuh.